Okay, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung haba tindak balas. Masih haba pemendakan. Okey, saya tunjuk, saya guna whiteboard. Okey, soalan ini tentang magnesium nitrat. Magnesium nitrat dengan natrium karbonat. Okey, Okey, magnesium nitrat formula dia, kita mula dengan persamaan kimia dulu. Magnesium nitrat bertindak balas dengan natrium karbonat. Okey, hasilkan magnesium karbonat dan natrium nitrat. Okey, natrium nitrat ada 2. So 2. Na ada 2, so kita letak 2 di sinilah. Okey, sudah seimbang. Okey, ini merupakan tindak balas pemendakan. Okey, tindak balas pemendakan, maka dia masuk dalam topik haba pemendakan. Okey, bagaimana nak buat persamaan ion? Saya rasa 9.1 banyak kita belajar. Kalau you kurang jelas, you boleh balik ke 9.1 lah. Okey, cara dia, pecahkan kepada ion dia, Mg2+, pecah kepada ion dia, Mg2+, NO3 negatif, ini Na+, CO3 2 negatif. Cuma ini kena kekalkan. Sebab dia molekul. Dia pepejal, mendakkan. Kekalkan MgCO3 seperti kekalkan CO2, kekalkan H2O. So, ini pun pecahkan. Okey, lepas tu yang sama tu potong. Na+ sama. NO3 negatif sama. Maka baki dia tinggal Mg2+ tambah CO3 2 negatif dapat menghasilkan MgCO3. Okey, ini yang persamaan kimia dan persamaan ion. Okey, semua guna cara macam ni, split. Okey, kemudian maksud haba pemendakan di sini, okey, haba pemendakan perubahan haba yang terbentuk. Cuma you kena tukar. Mendakkan argentum klorida yang pertama kan. Kita tukar pada mendakkan argentum, mendakkan magnesium karbonat. Terbentuk daripada ion magnesium dan ion karbonat dalam larutan aqueous. Okey, so ini yang ada untuk soalan yang maksud you kena ikut soalan dia. Okey, so sekarang saya teruskan. Okey. Bilangan mol MgCO3. Sebab soalan kata haba pemendakan adalah 1 mol magnesium karbonat. Maka kita kena carilah berapa mol magnesium karbonat yang terbentuk di sini. Tapi kita tak dapat nak cari magnesium karbonat punya mol. Sebab ikut soalan ini, tiada maklumat pun untuk MgCO3. Maka kita buatlah bilangan mol untuk benda lain. Okey. Bilangan mol untuk Mg2+ atau CO3 2 negatif. Maksud dia untuk magnesium nitrat atau natrium karbonat. Itu ada. So, sama dengan M V bagi 1000. Okay, so di situ kita dapat 0.05 mol. Okay, itu bilangan mol untuk magnesium nitrat. Ini adalah magnesium nitrat. Ini adalah natrium karbonat. Sebab kan dari persamaan ion dia dapat CO3 2 negatif. Okay, so daripada persamaan itu kita boleh dapat bilangan mol untuk magnesium nitrat atau natrium karbonat, iaitu MvO 1000. Dapatlah 0.05. Tapi mol ini bukan yang kita nak. Kita nak bilangan mol untuk MgCO3. Sebab maksud di sini haba pemendakan dia kata perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk. 1 mol mendakan terbentuk. So kita nak tahu sekarang mendakan itu berapa mol. Baru kita mampu ubah kepada 1 mol. Itu maksud dia lah. Okey.
So bila kita dapat mol ini, okey, maka kita pun boleh buat nisbah. Okey, ikut soalan dia 1 mol Mg2+ atau CO3 2 negatif, dia nisbah dengan 1 mol MgCO3. Ini nisbah dia daripada persamaan kimia. Okey, sebab persamaan kimia, persamaan ion dapat Mg2+ plus CO3 2 negatif jadi MgCO3. So nisbah mol dia 1:1. Maka kita dapatlah mol. So bilangan mol MgCO3 dapatlah 0.05 mol. Sama macam tadi lah. Dapat 0.05 mol. Okey ya. So setakat ni saya harap awak jelas. Nampak macam banyak kerja. Iya. Saya terus je dapat. Tapi okey, bila you nak ambil terus MbO 1000 terus pakai mol, tak kira dia mol apa, awak tetap akan dapat markah untuk semua calculation. Sekiranya soalan itu mudah punya. Kalau soalan itu susah punya, dia akan lihat benda macam ini. Okey, sebab you buat MvO 1000, MvO 1000 bukan mol yang kita nak. MV bahagi 1000 itu mol untuk lalutan. Yang saya nak ini mol untuk mendakan. Boleh faham? Ha? Sebab haba pemendakan. Okey ya, kena tengok maksud dia dan kaitkan mana nak cari. Okey ya, ini dah siap. Okey, sekarang MC theta. MC theta kita perlu buat jisim lalutan. Tapi tak ada pun jisim lalutan. Okey, so MC theta punya M, jisim lalutan, dia akan sama dengan isi padu. Isi padu yang ada di sini adalah 25. Jumlah isi padu adalah 25. So sini dapat unit sentimeter kubik kan. Saya tunjuk awak mengapa macam itu. Darab ketumpatan dia. Ketumpatan dia bagi 1. Kalau ketumpatan bagi 1.5, guna 1.5. Ikut soalan dia. Soalan bagi ketumpatan lalutan sama 1. Ketumpatan lalutan sama 1.2. Sama 1.01. Contohlah. Ikut apa yang diberi. Okey, so ketumpatan punya unit adalah gram, sentimeter, tolak 3. Okey, bila you buat isi padu darab ketumpatan, ini potong. Potong. Okey, so barulah kita dapat gram. Dapatlah gram. Jawapan dia gram. Okey, gram maka betul lah. Jisim yang kita nak M. So jawapan dia 50 gram. Okey, boleh ya. Itu tujuan dia kita darab dengan ketumpatan. Kalau tak darab ketumpatan, tak dapat jisim. Termasuk ada orang kata sama je, saya ambil 25 tambah 25 lah. Jawapan 50. Tapi, itu sekiranya ketumpatan 1. Kalau ketumpatan 1.1, lain lah. Sudah lain. Kalau ketumpatan 1.2, lain. Maka you kena buat cara ini. Guna isi padu, jumlah isi padu, darab dengan ketumpatan. Baru boleh dapat jisim dia, 50 gram. Okey, sekarang ada jisim. Mol sudah ada. Okey, kita buat seterusnya. Q. Okey, Q sama dengan MC theta. Theta tulis macam ni lah. So, M sudah ada. 50 tadi kan. C soalan bagi. Cuma theta ini ada masalah sikit. Okey. Theta ni berapa? Ikut soalan ni. Siapa nak cuba? Sir? Cuba cakap ya. 6 darjah Celsius. 6. Okey, bagus. So, di sini 28 tolak 22. Ada orang kata, sir, 22 itu suhu akhir ni. Lepas tu 28 suhu awal ni. Kenapa terbalik ni? Bukan kata suhu akhir tolak tu. Ada orang fikir macam itu. Tapi you kena ingat, theta itu, maksud theta di sini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu ini tak ada kata mana tolak mana. Ambil besar tolak kecil je. Okey, ambil besar, nilai besar tolak kecil. Tak kira lah. Mula besar ke, akhir besar ke. Okey, itu untuk kamu tentukan exothermic atau endothermic. Bukan nak pergi tahu nilai di sini. Nilai sini besar tolak kecil. Okey, so dapat 6. So jawapan yang kita dapat 1260 joule. Sudah boleh dapat markah penuh lah. Okey, tapi saya suka tukar ke kilojoule siap-siap. 1.6 kilojoule. Sebab nanti kita nak pakai yang kilojoule.
kita nak pakai yang kilojoule untuk kira dia punya haba pemendakan. Okey. So sekarang 1.26 sudah ada. Okey, seterusnya. Okey. Kalau ikut soalan ini, ikut soalan ini, tadi kita mol 0.05 mol 0.05 mol tadi dia bukan membebaskan, sini dia mengerap. Sebab suhu dia jatuh. Okey, maka mengerap endotermic. So 0.05 mol dia telah mengerap 1.26 kilojoule. Ikut soalan ni lah. Maka ikut definisi 1 mol terbentuk. Maka 1 mol mengerap berapa X? Contohlah. Okey, saya buat hubungan macam ni lah. 0.05 mol mengerap 1.26 kilojoule. Kalau 1 mol mengerap berapa? So kalau ikut saya pun ya, saya buat 1.26 bahagi 0.05 terus. Betul? Tapi kalau siapa nak tahu matematik, okey, matematik jadi macam ni lah. Darab silang 0.05 bahagi 1 sama dengan 1.26 bahagi X. Okey, maka 0.05X darab silang sama dengan 1.26. Okey, X sama dengan 1.26 bahagi 0.05. Samalah. Betul? Maka sini, nilai di sini adalah 1.26 bahagi 0.05. Dapatlah 25.2. Okey, so saya sentiasa ambil Q bahagi N. Q bahagi N. Ini Q. Ini N. N tu bilangan mol. Q adalah tu. Maka saya letak di tepi Q bahagi N. Untuk siapa yang tak erti nak buat nisbah matematik. Okay, buatlah Q bahagi N. 1.26 bahagi 0.05. Dapat 25.2 kilojoule. Maksudnya, 0.05 mol menyerap 1.6 kilojoule. 1.26 kilojoule. Kalau 1 mol menyerap berapa? 1 mol sudah menyerap 25.2 kilojoule. Maka 25.2 itu adalah haba pemendakan lah. Adalah haba dia lah. Sebab haba dia merujuk pada perubahan 1 mol. Okey? So, kita pun tulis elok-elok. Delta H, haba pemendakan. Sama dengan, sini kena letak positif. Okey? Positif 25.2 kilojoule per mol. Iaitu 1 mol menyerap 25.2. Menyerap tu kita guna tanda positif. Siapa tahu kenapa positif? Siapa tahu? Macam mana nampak dia positif daripada soalan ini? Sila tengok balik soalan, bagi tahu saya. Soalan tu mana maklumat yang bagi tahu awak dia adalah positif, endotermic. Suhu terendah di 22 darjah Celsius. Yes, suhu terendah. Maksudnya, eksperimen itu suhu jatuh. Suhu drop. Bila suhu drop, endotermic. Suhu naik adalah exothermic. Itu tempat yang bagi tahu kita. So, positif, negatif bergantung kat situ kita lihat. Okey, boleh. Lepas tu, theta itu tak bergantung apa-apa. Theta adalah perubahan suhu. Perubahan suhu, nilai besar tolak nilai kecil. Itu je. Okey, sebab perubahan suhu, okey, contoh sekarang 5, nanti jadi 10. Perubahan dia 5, dia sudah ubah 5. Sekarang 10, nanti jadi 5, masih sama, perubahan dia 5 juga. Okey, perubahan suhu tak ada nilai positif negatif. Dia ambil besar tolak kecil je. So, yang kita bezakan adalah di tempat sinilah. Okey, tempat yang exothermic atau endotermic. Kalau endo maksud menyerap. Kalau exo maksud haba membebaskan. Okey, that's why definisi dia perubahan haba. Perubahan haba. Okey, dia tak ada cakap membebas apa, dia kata perubahan haba. Kemungkinan bebas, kemungkinan menyerap. Okey. So ini saya tutup dulu. Okey, saya tunjuk awak sorry slide belum buka lagi, kejap.
Okey. So ini soalan kita yang kedua. Okey, tengok suhu awal 28, lepas tu drop jadi 22. Okey ya. So kita dapat macam tadi kita belajar lah. Ini saya tak ulang, ini tak ulang. Okey, perubahan apa haba apabila 1 mol mendakan magnesium karbonat terbentuk daripada ion magnesium dan ion karbonat dalam larutan aqueous. Ini cara dia. So, dia punya pemerhatian apa? Warna putih. MgCO3 warna putih. Pepejal putih terbentuk. Kenapa pepejal putih? Kan inference tu tanya balik mengapa pepejal putih. Sebab magnesium karbonat itu terbentuk. Magnesium karbonat itu putih lah. Okey. So, bilangan mol yang ada di sini adalah MgCO3. Saya buat untuk MgNO3 tu. Atau boleh buat untuk Na2CO3. Sebab dia punya data sama. 25-2. 25-2. Maka you boleh pilih mana-mana sahaja. Tapi, kalau ada nilai yang berbeza. 25-2. Sini 52. Maka kita ambil mol yang kecil. Kita pilih mana buat untuk yang kecil. Sebab apa? Sebab banyak itu berlebihan. Contoh you tuang satu botol kecil asid dalam situ. Lepas tu you campurkan 1 tong punya alkali. Tak guna juga. Tidak ada hasil banyak punya. Sebab asid dah habis. Itu maksud dia. So kita pilih mol yang kecil. Okay, so tapi sini boleh pilih mana-mana sahaja. Okay, so saya ambil ni 2 dapat 0.05 mol. Nisbah dia adalah 1:1. Maka bilangan mol adalah 0.05. Okay, ini saya dah bincang tadi. Kenapa saya darab dengan ketumpatan? Bila darab dengan ketumpatan, saya dapat jisim. Okay, MC theta. Ini siap. Ini okay, ini dah. Okay, so sekarang persamaan termokimia. You nak pakai persamaan ion di depan pun boleh. You nak pakai persamaan kimia di depan pun boleh. Okay, so delta H di belakang ada nilai dia. Sudah panggil persamaan termokimia. Lepas tu gambar rajah aras tenaga. Lukis tenaga dulu. Sekarang pattern dia naik. Arrow ke atas. Arrow ke atas. Okay, tengok arrow sini ke atas. So, boleh guna persamaan ion atau persamaan kimia pun boleh. Jangan pening kepala. Okay, boleh pakai dua-dua persamaan. Janji bahan di sini, hasil di sini. Pattern dia menaik sebab endothermic ada satu tanda positif. Okay, dan delta H dinilai di garisan sini je. Okay, maksud dia dari bawah naik sampai arrow ada delta H. Tulis di tempat lain, tolak 1 markah. Okay, sebab kita perlu ada label. Label maksud semua perkataan persamaan label. Bentuk diagram, bentuk rajah, betul. 1 markah. Okay, itu untuk contoh kedua, endothermic. Okay, dan berita baik dia, endothermic hanya boleh jumpa di pemendakan sahaja kalau nak. Tapi majoriti pemendakan haba masih exothermic. Dia punya contoh endothermic memang kurang. Seterusnya, semua exothermic seterusnya. Tak mungkin endothermic. Okay, ya. Okay, sekarang kita sambung sedikit. Eksperimen diulang dengan menggunakan 25 larutan kalium. Tadi kita pakai natrium. Contoh pertama pakai natrium. Sekarang kita pakai kalium. Ini soalan yang confirm dia akan tanyalah di hujung yang melibatkan pemikiran aras tinggi ni. Dia kata tinggi. Okay, natrium klorida tukar kepada kalium klorida. Natrium karbonat tukar kepada kalium karbonat. Kan kalium lebih reaktif daripada natrium. Maka dia pun tanyalah, kalau saya tukar kalium punya, apa terjadi? Perubahan suhu untuk tindak belah adalah sama punya. Sekiranya kuantiti bahan yang digunakan itu sama. Contoh 25 sama, 2 sama. 2 molarity, 25 cm kubik. Kalau nilai kuantiti data sama, perubahan suhu sama punya. Mengapa? Kerana pemendakan argentum klorida tidak bergantung pada kalium. Dia bergantung kepada ion argentum dan ion klorida. Itu untuk contoh pertama. Untuk contoh A. Untuk contoh B, perubahan suhu sama. Sebab pemendakan magnesium karbonat, dia hanya melibatkan ion magnesium dan ion karbonat sahaja. Dia tak melibatkan kalium ini. Faham tak? Dia tak melibatkan dia.
maka sama saja. You ubah kalium klorida, you ubah lithium klorida, sama saja. Okey, dia akan bagi haba yang sama. Sekiranya nilai kepekatan dan isi padu yang sama. Okey, ada masalah tak untuk kes ini? Ya, tak ada. Ha? Okey, so kita akan masuk haba yang kedua. Okey, tanya. Haba kedua. Okey, haba pengesaran. Okey, sekarang haba pengesaran, soalan dia 5 gram sebuk zinc berlebihan. Haba pengesaran maksudnya cara kita buat macam ni lah. Okey, kita ambil polystyrene cup, lepas tu kita ambil sudu, ambil sebuk logam, tuang ke dalam larutan yang garam, lepas tu akan melakukan pengesaran logam. 9.1 ada banyak, kita kaji redox dia. Sekarang kita kaji haba dia. Haba di topik ini, redox di mula-mula sekali, 9.1. Okey, lepas tu apa terjadi? Asal dia 30, akhir dia jadi 40. Maka dia suruh hitung haba pengesaran dia. Okey, so untuk contoh ini, okey, saya nak dengar dulu, siapa dah rajin dah kira punya, saya nak tahu delta H dia. Delta H. Yang hujung sekali jawapan dia. Ada? Tak ada kira, saya mesti nak at least ada satu jawapan daripada kalangan awak, apa delta H dia. Okey, cepat-cepat kira. Sir? Sir? Okey, ada jawapan. 1.05 kilojoule. Okey, 1.05 itu Q. Bagus. 1.05 adalah Q. Jawapan Q. Tapi saya nak delta H, yang segitiga H tu. Okay. Teruskan. Ada 2 step lagi. .05 kilojoule sudah betul. Itu adalah Q, iaitu haba yang dibebaskan Q. Okey, cuba salah tak apa. Sebab ada pendapat lain-lain untuk soalan ni. Memang saya tahu. Ada sekarang timbul dalam otak awak 1.05 tu saya rasa boleh dapat MC theta. Oh, bukan semua orang dapat. Ada orang kata bukan 1.04. Q betul 1.05. 1.05 kilojoule itu Q. Okey, so sekarang macam mana nak dapat nilai delta H tu? Okey, volunteer. Kalau tak, kelas kita sampai sini habis. Tak boleh terus. Okey, Kam, siapa?
Iman dapat berapa? Sudah Sir, ada. kalau Ah, negatif 210 kilojoule per mol. yes, settle. Siapa? Amir Izan. Okey. Ghazali. Ghazali. Okey, good. Ghazali. Okey, betul. 210 jawapan dia. Okey, kita teruskan tanya. Okey, at least ada. Okey, so saya tunjuk ini. Nanti contoh kedua baru saya guna whiteboard lah. Okey, persamaan kimia di sini. Zinc tuang ke dalam CuSO4. Dapatlah ZnSO4 plus Cu. Okey, ini masa 9.1 ada saya tunjuk banyak. You boleh tengok balik video depan tu. Persamaan ion di sini Zn tidak pecah, sama saja. Ini Cu2 plus SO42 negatif, Zn2 plus SO42 negatif, Cu maintain. So potong SO42 negatif jadi Cu2 plus Zn2 plus. Okey. So maksud haba pengesaran di sini adalah logam di belakang. Kita nak logam di belakang, iaitu perubahan haba apabila 1 mol logam kuprum. Dia nak logam yang disesarkan. Logam belakang adalah disesarkan daripada depan. Ini yang mengesarkan. Ini disesarkan. Okay? So kita nak yang disesarkan. Perubahan haba apabila 1 mol logam kuprum disesarkan daripada lalutan kuprum 2 sulfat oleh logam zinc yang lebih elektropositif. Itu definisi dia. Okay? Pemerhatian yang ada di sini, warna biru lalutan kuprum 2 sulfat bertukar ke tidak berwarna. Sebab Cu2 plus warna biru. Zn2 plus tiada warna. Okey, maka biru tukar ke tidak berwarna. Atau ada orang kata pepejal perang terbentuk. Diterima sebab Cu warna dia warna perang. Pepejal perang terbentuk. Terenap tak boleh. Terenap guna untuk elektrolisis sahaja. Okey, influence. Mengapa biru tukar ke tidak berwarna? Sebab ion Cu2 plus tukar ke atom. Okey, itu sebab dia biru tukar ke tidak berwarna. Ini biru, lalutan belakang tu tidak berwarna sebab Cu2 plus sudah hilang. Sudah tukar balik ke Cu dia. Okey, kalau you nak tengok, you kena balik kepada tindak balas redox 9.1. Okey, tapi tak perlulah sebab sini nak influence saja. Okey, seterusnya bilangan mol dia, kita nak bilangan mol Cu. Kita perlu bilangan mol Cu. Okey, sebab soalan kata 1 mol Cu disesarkan. So kita nak tahulah untuk soalan ini berapa mol sebenarnya sudah sesarkan. So maka kita buat bilangan mol untuk Cu. Tapi bilangan mol untuk Cu tak ada data. Tiada data. Dia hanya ada data untuk kuprum 2 sulfat sahaja, 25 dengan 0.2. Dia ada ni je. Okey, maka kita pun buat bilangan mol CuSO4 dapat 0.2 darab 5 bahagi 1000. So dapat 0.005. So 1 mol Cu2 plus nisbah 1 mol Cu. Maka kita dapat bilangan mol Cu juga 0.005. Lepas tu timbul persoalan dia. Apa benda ni? Kenapa 5 gram ni tak kira ni? Yes, abaikan. Sebab dia sebuk. Yang pertama dia sebuk. Sebuk punya jisim tak boleh masuk 4.2. 4.2 untuk lalutan sahaja. Maka itu sebab pertama abaikan. Sebab kedua, berlebihan. Itu sebab kedua. Berlebihan maksud dia, 5 gram dah terlebih tu. So you nak, kalau nak ambil jisim dia, you kena ambil, kalau ikut teori, you kena ambil yang bertindak balas. Berapa bertindak balas? Mana you tahu? Sebab tu berlebihan. Mungkin 0.5 dah cukup untuk tindak balas. Maka you kena kira pula berapa banyak sebenarnya jisim. Maka abaikan sahaja. Okey, so mol hanya ambil untuk lalutan sahaja. Sebab lalutan habis, jisim untuk sebuk itu berlebihan. Okey, so jisim untuk lalutan berapa? M. M sama dengan isi padu darab dengan ketumpatan. Ketumpatan 1, isi padu 25. Sekali lagi, abaikan yang jisim pepejal. Abaikan. Sebab itu berlebihan. Kes di sini, abaikan kerana berlebihan. Dapat 25 gram. Q sama dengan MC theta. MC theta.
Okay, so dapat 1.05. Bagus, itu first ada jawab 1.05, itu Q. So di sini tak ambil pula jisim zinc pepejal. Sebab you pakai 4.2, 4.2 tak boleh pakai pepejal. 4.2 untuk lalutan sahaja. Constant dia untuk lalutan sahaja. So 0.005 mol membebaskan 1.05. So 1 mol bebaskan berapa? Bahagi. Okay, dapat 210. Tak ada tanda positif negatif untuk sini. Tak ada, tak payah. Itu tanda negatif positif hanya untuk delta H. Okay, so sekarang delta H dia sama dengan negatif. Negatif sebab suhu awal 40. Suhu awal dia 30. Lepas tu dia naik sehingga 40. Asal 30 naik sampai 40. Exothermic. Exothermic letak tanda negatif. Unit dia ini. Belakang. KJ, kilojoule, mol tolak 1. Maksud dia 1 mol 210 kilojoule. Okey, persamaan termokimia, ambil persamaan ion pun boleh, ambil persamaan kimia. Ambil ini pun boleh. Okey, tak ada masalah. Letak delta H, lepas tu letak nilai dia. Gambar rajak aras tenaga. Bentuk yang betul untuk exothermic, arrow ke bawah. Lepas tu saya ambil persamaan ion. Okey, you nak letak persamaan kimia boleh. Letak tenaga, hilang 1 markah. Label you punya haba di sini. Okey ya. So ini contoh haba pengesaran yang pertama. Okey, boleh ya? Okey. Okey, kita nak lihat contoh kedua. Okey, 5 minit kemudian saya akan bagi link yang baru. Okey, saya tutup dulu. Okey, thank you.